Okey. Kali ni kita nak buat satu video review untuk ujian jalan raya ataupun jalan alternatif. Kemungkinan jalan ni berjalan kemungkinan hari test, sama ada test QTI ataupun ujian dengan JPJ nanti. Ada kalanya dapat juga tester ataupun pegawai penguji dia arahkan calon ke jalan yang lain, selain daripada jalan yang kita belajar, jalan A ataupun jalan B. Kadang dia arahkan kita ke jalan yang lain. Tapi kebiasaannya jalan-jalan yang ditunjukkan tu, jalan alternatif yang ditunjuk tu, yang disuruh adalah jalan yang cukup dekat. Cukup dekat jalan dia. Jadi jalannya jalan yang singkat dan halangan yang kurang. Nak dibandingkan dengan jalan A ataupun jalan B, jalan tu jauh kan. Tapi jalan yang alternatif ni, jalan kemungkinan, jalan ni cukup singkat. Jadi jangan pula calon-calon ataupun semua student ketika ujian bila diarahkan jalan yang singkat tak boleh nak buat tindakan. Kalau sekiranya walaupun jalan tu jalan yang singkat, diarahkan jalan yang singkat, tapi calon tak boleh nak lakukan tindakan ataupun melakukan kesalahan-kesalahan mandatori, maka ujian tetap digagalkan juga. Walaupun jalan yang dibagi tu, yang ditunjuk tu, yang disuruh adalah jalan yang singkat, jalan yang dekat, tapi kalau tindakan tak boleh nak buat, maknanya calon tak boleh memandu lagi lah, kan? Gagal ujian. Jangan pula komplain kata, oh, saya belajar dengan cikgu ikut jalan jauh, kenapa test ikut jalan dekat, jalan lain? Itu bukan alasan. Sebab pegawai penguji dia ada hak untuk mengubah jalan. Tapi kebiasaannya, kekerapannya lah, jalan yang diubah tu adalah jalan yang cukup dekat, cukup senang. Jadi saya nak buat satu video ni. Inilah jalan yang kerap digunakan oleh pegawai-pegawai penguji. Dapat ya? Okey. Dia ada alasan. Ada kalanya dia nak cepat, ada kalanya jalan yang diwartakan tu, ada jalan test yang diwartakan tu, jalan tu ada kesesakan. Jadi dia ada hak untuk mengubah jalan. Dan juga sekiranya calon terlalu ramai, dia nak mempercepatkan proses ujian, tak mustahil dia boleh ikut jalan yang singkat, jalan yang lain yang tak pernah kita belajar lah. Okey. Mula dengan RSM. RSM macam biasa juga, macam video-video yang lain. Kadang-kadang dapat kereta yang enjin dia dah hidup, so kita buat je lah. Pastikan brek tangan ditarik, kemudian dudukan tangan, melaraskan tempat duduk dah. Okey, cermin sisi dan juga cermin pandang belakang. Kemudian panel instrumen, kita perkenalkanlah panel instrumen tu. Kemudian seterusnya, pastikan gear dalam keadaan bebas, enjin pun dah hidup kan. Cek peralatan seperti isyarat, lampu-lampu, horn, pengelap cermin, lampu hazard. Okay, bagi kereta manual dia tak ada meter RPM, so tak perlu cek lah. Seterusnya adalah tali pinggang, menguji tali pinggang, dan memakai tali pinggang. Sebelum melakukan cito untuk menggerakkan kenderaan, pastikan penumpang ataupun penguji ataupun orang sebelah kita memakai tali pinggang, baru kita boleh gerakkan kereta. Dan selain pada tu, tengoklah lampu-lampu yang ada dekat meter. Mungkin
mungkin ada lampu pintu yang tak rapat. Jadi jangan teruskan gerak. Walaupun lampu tu menyala, calon gerak, itu tak mustahil boleh digagalkan ujian. Jelas Okey, sekarang kita lakukan cerita. Yang pertama situ adalah cermin. Tengok cermin kiri kanan, belakang. Seterusnya I, isyarat. Jangan uji isyarat, kena beri isyarat kanan. Kemudian toleh kiri dan kanan. Dia dah masuk. Toleh lagi kiri dan kanan. Sekiranya selamat, boleh mula gerak. Cuba tengok tu, ada kereta kan. Tunggu sekejap. Okey. Dekat sini tukar signal kiri untuk keluar daripada bulatan. Tengok kiri. Bila hala kereta dah lurus, signal tutup. Kalau sekiranya ada orang nak melintas, kita bagi laluan dekat dia. Bagi signal kanan. Berhenti sebelum melepasi garisan berhenti. Dan calon kena pastikan dia nampak kiri dan kanan simpang. Berhenti. Tengok kiri dan kanan. Tindakan berhenti sinilah. Free gear tak ada handbrake. Kemudian kiri dan kanan, sekiranya selamat, boleh teruskan. Kalau ikut jalan yang diwartakan, jalan ni kita nak ke kanan kan. Tapi biasanya dekat sini dia dah bagi tahu dah. Kamu terus kata. Terus, jangan kita terus ikut line kanan. Kita kena ambil lenggok kiri ni. Kita ambil lenggok kiri. Dan bila dah sampai sini, dia mesti akan bagi tahu. Kamu pusing bulatan. Pusing bulatan tu nak ada cara dia. Bagi signal kanan. Tengok cermin. Kena ubah lorong kanan. Macam ni. Ni cara yang betul untuk kita buat pusingan balik ke tempat mula lah. Berhenti perlahan, sesuaikan gear. Berhenti sekiranya dalam bulatan sibuk. Okey. Ikut dalam bulatan sebelah kanan, belah dalam sebab kita nak buat pusingan, pusing bulatan ni, pusing balik. Tengok kiri, lorong yang betul, signal pastikan hidup ke kanan. Bila dah sampai dekat signboard kuning ni, tukar signal kiri. Sambil tu pandang ke kiri, sebelah kiri kita. Pastikan lorong yang betul, kelajuan yang betul, yang sesuai, gear yang sesuai, kelajuan yang sesuai. Inilah jalan yang selalu, yang kerap digunakan sekiranya jalan diubah. Mudah kan? Sangat mudah. Itu pun ada juga calon yang komplain, kata cikgu saya tak belajar dekat jalan ni. Bukan, tu bukan alasan Jadi semua calon-calon yang nak duduki ujian, bersiap sedialah. Sekiranya jalan raya ataupun jalan ujian diubah, inilah jalan yang kerap digunakan. Sangat mudah, halangan pun tak berapa banyak, betul?
tapi dengan tindakan yang betul. Nak masuk simpang bagi signal perlahan, guna gear yang sesuai, tidak melanggar kesalahan-kesalahan lain seperti langgar tebing, langgar garisan sebelah kanan, kawalan steering yang baik, mengendalikan alat-alat dalam ni yang baik dengan betul, barulah boleh lulus. Selepas simpang ni baru kita bagi signal kiri. Jangan awal-awal lagi bagi signal. Kat situ je dah salah bagi signal dah. Okay, masuk tempat mula tadi. Boleh pergi sana. Kalau tak boleh ke kanan, kita pergi sana. Ke depan lagi tadi. Macam tu lah. Okey, berhenti. Cukup. Okey. Sinilah mula dan sinilah juga tamat. Nampak? Sekejap je kan? Halangan pun tak banyak. Cuma pegawai penguji dia tak ajar. Kena faham tu. Pegawai penguji dia bukan mengajar. Dia hanya menguji dan mengarahkan calon. Kalau dia suruh ikut jalan mana sekalipun, dia akan bagi tahu ikutlah jalan tu. Tapi calon kena lakukan tindakan yang betul. Jadi tak ada alasan untuk kita nak salahkan pegawai penguji ataupun tester. Faham ni, Ruza? InsyaAllah faham. Jangan pula kamu salahkan tester. Mengadu dekat cikgu masing-masing, mengadu dekat parent, kata ikut jalan tak pernah belajar. Inilah jalan. Tak ada jalan lain dah. Biasanya kalau dia nak cepat, dia akan ataupun ada apa-apa perubahan, sekiranya jalan yang diwartakan, seperti yang saya ulangkan tadi, jalan yang diwartakan tu sibuk, sesak, boleh menyukarkan calon-calon. Ketika memandu, dia akan ubah jalan alternatif. Kadang-kadang ada juga jalan yang diperbaiki, rosak, ataupun ketika hujan kat kawasan ni ada juga jalan-jalan yang ditakungi air. Jadi dia ikut jalan yang lain. Jelas? Okey, itu saja video yang cikgu nak tunjuk ni supaya kamu lebih faham. Kita nak test ni, kita belajar memandu bukan menghafal saja. Calon perlu memahami apa yang cikgu dia ajar. Itu je. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah.